إلى حضرة النبينا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ونصرهم ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد. Yang saya muliakan Ayahanda pengurusi, Ayahanda Tuan Imam dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid yang hadir. Yang saya hormati lagi saya sayangi ayah-ayah dan bunda saya yang hadir pada malam yang barakah ini. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah di atas limpah kurnia serta inayah pertolongannya, dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah ini bagi melaksanakan kewajipan dan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim, iaitu salat fardu maghrib yang ditunaikan secara berjemaah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi ruang kepada kita semua untuk kita hadir ke dalam satu majlis yang dirahmati oleh Allah. Para malaikat mengemarinya, iaitulah majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan masa, peluang dan ruang yang Allah berikan pada kita pada malam ini, dapatlah sama-sama kita duduk sebentar
sementara kita menantikan waktu Isyak, sambil kita niat i'tikaf di masjid ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan berkat di sepanjang majlis kita ni berlangsung, insya-Allah. Ayah dan bunda yang saya hormati, sekarang ni musim apa nama ni, musim benda Allah tu lah, benda yang duk cek suhu tu kan. Sebab ada 2-3 masjid, ada 2-3 masjid dah kena rembat dah. Tak, kita pun heran dalam banyak-banyak benda hak tu depa nak ambil kan. Dan satu lagi paling cepat, bukan paling cepat, paling depa cukup nak ambil ni mas pun depa rembat. Jadi jagalah mas masing-masing. Tak, lambat sikit pantang lepa, kata orang Kedah. Pantang lepa sikit habis lebuh kan. Jadi sama-samalah kita jaga, insya-Allah benda tu tak hilang, benda tu ada. Cuma kita kena ni lah, benda tu bukannya murah, mahal kan. Duk tembak lagu tu cepat rosak benda tu, tukar guna macam tu senang sikit, talak kepala kan. Agak tak sampai letak tangan, dia cek suhu kita lah tu. Jadi cerita dia begitulah. InsyaAllah pada malam ini kita sambung hadis yang ke-41. Hadis ke-41 iaitu pada muka surat 112 bagi kitab yang ditulis dengan tulisan Jawi. Kalau kitab Rumi pada muka surat apa cikgu? Kalau kitab Rumi saya tak pasti muka surat berapa. Tapi kalau kitab Jawi muka surat 112. Ada. Berapa? Kitab Rumi hadis ke-41. Tinggal satu lagi hadis. Habis hadis satu lagi ni, habislah kontrak saya kat sini. Jadi kita sambung kontrak lain lah. Ni tinggal malam ni satu hadis, nanti bulan depan satu lagi hadis, habislah. Tak. Jadi insya-Allah kita masuk hadis yang ke muka surat 105. 105. Di bawah tajuk pintu taubat masih terbuka. Pintu taubat masih terbuka. Alif. Bismillah. An Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sadaqa Rasulul Karim. Ruwah al-Imam At-Tirmidzi wa qala hadith hasan. Ba an Abi Musa Abdillah bin Qais ibnu Qais al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Sadaqa Rasulul Karim. Ruwah al-Imam Muslim. Alif. Daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwasanya Allah Azza wa Jal menerima taubat seseorang hamba selama rohnya masih belum sampai ke halqum, yakni kerongkong. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan katanya hadis ini adalah hadis hasan. Harful ba. Dan daripada Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghuraikan tangannya, yakni rahmatnya, di waktu malam supaya bertaubat orang yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah menghuraikan
tangannya, yakni rahmatnya di waktu siang, supaya bertaubat orang yang berbuat dosa di waktu malam, sehingga matahari terbit daripada tempat tenggelamnya. Benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Daripada Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu taala an. Abdullah anak kepada Sayyiduna Umar ibnu Al-Khattab. Abdullah antara sahabat, selain daripada sahabat yang lain, yang antaranya yang banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu ta'ala anhuma, telah meredhakanlah Allah daripada mereka berdua. Maksudnya Umar dan juga Abdullah ni, mereka merupakan sahabat. Bila sahabat, baca dia radhiyallahu ta'ala anhuma. Ada. Kalau kita baca radhiyallahu ta'ala anhu tu, radhiyallahu anhu tu berarti anak dia. Anak sahaja sahabat, pak tak jadi sahabat. Tu dibaca dengan radhiyallahu an, ataupun bapa dia bukan Islam. Dibaca dengan radhiyallahu ta'ala an. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwasanya Allah azza wa jalla menerima taubat seseorang hamba selama rohnya masih belum sampai ke halqum, yakni ke rokok. Ibu dan ayah yang saya hormati, sedia kita maklum bahawa bila saat roh keluar daripada tubuh badan kita, ada 3 tempat ataupun 3 checkpoint yang kita pernah sebut sebelum ini. Sebelum dia keluar melalui ubun-ubun, ada 3 tempat yang dia akan berhenti dulu. Tempat yang pertama, malaikat akan tarik roh melalui ubun. Dia tarik dan berhenti roh itu pada takat lututnya. Betul lah, kalau lutut sampai ke bawah tu, kalau kita pegang kaki sejuk macam sejuk petik ada kaki dia lebih kurang sejuk macam sejuk dekat petik tu, maknanya roh tidak ada lagi di kawasan situ. Maknanya pada checkpoint itu roh dah hampir, maksud kata bukan hampir, roh dia nak keluar. Tapi diberhenti pada takat lututnya. Kemudian malaikat tarik lagi untuk kali yang kedua, akan berhenti pada takat pinggangnya. Akan berhenti pada takat pinggangnya. Dan malaikat akan tarik untuk kali yang ketiga sampai di satu tempat namanya ghargharah. Ghargharah ni Arab kata, Melayu kata kerongkong. Sampai di kerongkong, Arab panggil ghargharah. Itu adalah destinasi roh yang terakhir sebelum dia keluar melalui ubun-ubun. Jadi dalam masa malaikat tarik nyawa, sebelum dia sampai kepada ghargharah, masih lagi pintu taubat tu terbuka. Pintu taubat seseorang itu dia tutup waktu bila mana roh dah sampai di ghargharah tu. Bila roh dah sampai dekat situ, dah tutup dah pintu taubat untuk si mati tu. Ataupun orang itulah yang sedang menghadapi sakaratul maut tu. Baik itu dalam tempoh sebelum sampainya roh sampai di situ, sebab itulah kita disunatkan, kita perlu untuk mengajar hamba Allah itu dengan dengan kalimah tauhid. Sebut kepada dia kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebut kepada dia kalimah Allah. Cara nak sebut bukan pi sembang lagu tu ya. Bukan pi tengking dia, bukan. Dengan cara kita membisik ke arah telinganya. Kerana apa? Kerana satu orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, pada waktu itu iblis syaitan dia mula kacau. Dia mula menyerupai seseorang, dia mula mengimbau kembali kenangan-kenangan yang lama semasa seseorang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Supaya apa? Supaya orang itu lalai dan
tidak lagi mampu untuk menyebut kalimah tauhid la ilaha illallah. Betul, kita perlu membisikkan kepada telinganya kalimah tersebut. Tak, supaya iblis syaitan ni tak dia hamba ini dapat mendengar kalimah tauhid dan tak lagi diperdaya oleh iblis dan juga syaitan. Nah, inilah yang dimaksudkan. Jadi Nabi kata pintu taubat seseorang itu selagi mana nyawa dia tak sampai di ghara-ghara, sampai di kerongkong, selagi itulah terbuka bagi dia. Selagi itulah terbuka. Dan kita semua sedia maklum, Allah itu bersifat dengan sifat Al-Ghafur. Maha suci Allah Ta'ala itu bersifat ia dengan sifat pengampun. Maha suci Allah Ta'ala itu bersifat ia dengan sifat mengasihani. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Keampunan Allah terlalu luas. Keampunan Allah terlalu luas. Kita kadang keampunan kita kadang nak ampun tu kadang terbatas. Ada had dan juga masanya. Tapi keampunan Allah tidak. Bila-bila masa Allah menerima ampun, Allah menerima taubat, selagi mana nyawanya tak sampai lagi di ghara-ghara. Fir'aun, sebelum Fir'aun ditenggelamkan, fanabadhnahu fil yammi wa huwa mulim, surah Az-Zariyat. Sebelum Fir'aun ditenggelamkan, apa yang dia kata sebelum dia tenggelam tu? Sebelum dia nak mati, dia sempat kata, aku beriman dengan Tuhan Musa. Tapi pada waktu itu Allah tak terima. Pasal apa? Pasal nyawa tadi dah sampai di ghara-ghara lagi. Masa sebelum tu Han tak mau lagi nak beriman lagi. Bila dah kena lagu tu, baru last kali baru nak kata aku beriman. Waktu tu Allah dah tak terima. Itulah cerita Fir'aun. Bukan dia tak ni, cuma pada waktu itu dia baru nak sebut, dan pada masa itu Allah tidak lagi menerima taubat dia. Bukan cerita Allah tak terima taubat, tetapi ceritanya telah diberi masa dan peluang. Dan kita pun tahu Fir'aun hidup berapa lama? Ribuan tahun umur dia. Sampai riwayat menyebut 1000 tahun. Sepanjang dia hidup tak pernah batuk, tak pernah sesema, tak pernah bersin, demam pun tak pernah kena. Itu salah satu punca yang dia mengaku ana rabbukumul a'la tu. Aku Tuhan kamu yang tinggi. Atas sebab apa? Sebab sombong bongkak. Masa kamu diberi umur, hang tak mau pula nak beriman dengan Musa alaihi salam. Lepas dah nak tenggelam, bukan nak tenggelam, dah mati dah, barulah nak sebut. Pada waktu itu Allah tidak lagi menerimanya. Sebab tu dengan masa dan peluang yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni, kita gunakanlah kesempatan yang terbaik untuk mencari rahmat dan kasih sayang Allah, untuk mencari keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tu Maha Pengampun. Terkadang kita manusia tak terlepas daripada melakukan kesilapan dan dosa. Kullu ibnu Adam khata' wa kullu khata'in tawab, kata Nabi. Setiap anak Adam itu melakukan kesilapan. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Dan setiap kesalahan itu ada penyesalannya, ada taubatnya. Jadi apa erti taubat? Apakah yang kita faham tentang maksud taubat? Taubat tahu? Taubat. Kan? Taubat kita tahu. Di taubat tu apa? Nak mencapai tahap taubat tu, dia mesti kena ada 3 perkara baru sampai kepada tahap taubat tadi ni. Apa dia? Yang pertama, menyesal terhadap perbuatan yang dilakukan. Menyesal terhadap perbuatan yang dilakukan. Bila dia buat sesuatu yang salah, lalu dia menyesal. Dan yang kedua, berazam untuk tidak lagi mengulang kembali. Ada tekad, ada keazaman, tidak lagi mau mengulang kesilapan yang sama. Perlu ada perkara tersebut. Kadang bila mana tak ada keazaman tu, itulah yang dia seronok dalam melakukan benda hak tak baik ni.
Tak, dia rasa best buat benda yang tak baik. Jadi benda ini cukup membahayakan. Benda jahat ni. Pasal sekali dia buat, selagi itulah dia nak buat lagi. Tak. Mula buat benda yang kecil, lama-lama dah jadi besar. Macam yang saya pernah cerita dulu. Dalam sebuah tajuk. Nama tajuk tu As-Sira'. Pergelutan. Tak. Gelut. Apa yang gelut? Seorang abid bergelut dengan seorang dan dengan jin, dengan iblis. Abid ni tahu orang pakat menyembah pokok tu. Jadi bila mana sampai kepada pengetahuan abid, dia ambil kapak, dia pergi ke pokok tersebut atas tujuan nak pergi tebang pokok tu. Pasal orang duk sembah pokok tu. Sampai di tengah perjalanan, iblis muncul. Bila iblis muncul, iblis tanya, "Aina tadhhabu?" Kamu nak pergi mana? "Adhhabu ila hadhihi syajarah." Aku nak pergi pokok tu. Aku nak pergi pokok ni. Tak. Kemudian dia tanya, "Madza taf'al?" Apa yang kamu nak buat dekat situ? Kemudian dia kata, "Li uqatti'uhu." Untuk aku menebasnya, untuk aku menopok memotong dia. Kemudian iblis tanya, "Pasal apa nak pergi potong dia?" "Pasal dia lah pakat habis semua sesat. Pasal pokok tu lah habis semua pakat sembah dia. Jadi aku nak pergi potong pokok tu." Iblis kata, "Sebelum hampir tebang pokok tu, mai sira' dengan aku dulu." Sira' ni maksudnya bergelut ataupun bahasa dia bergomoi bergaduh. Mai bergaduh dengan aku dulu. Tubuk dengan aku dulu. Tubuk bergaduh, abid tadi ni menang. Tak, sampai sehingga menyebabkan jin tadi ni, iblis tadi ni tersungkur. Lalu iblis kata, "Tolonglah, lepaskan aku." Disebabkan abid ni dah keluar tenaga dia banyak untuk lawan dengan iblis tadi ni, dia pun patah balik ke rumah dia. Keesokan hari dia pergi sekali lagi, iblis muncul lagi. Tanya, "Nak pergi mana?" "Aku nak pergi tebang pokok tu." Main lawan lagi dengan aku. Lawan lagi, lawan iblis tu kalah. Penat punya pasal, dia balik pula. Hari ketiga, pergi lagi, iblis muncul lagi. "Nak pergi mana?" "Nak pergi tebang lah pokok tu." Gaduh dulu dengan aku, gaduh. Penat, balik pula. Hari keempat, iblis dia mula guna kepala otak dah. Dia punya maka dia menggunakan helahnya. Tak. Pasal apa? Dah 3-0 dah aku kena. 3-0 hat-trick. Kali keempat tobat aku kena lagi 4-0. Tak boleh jadi ni, aku kena guna helah. Tak. Kemudian bila mana abid tu sampai, iblis ni muncul. Nak pergi nak? Macam biasa aku nak pergi tebang pokok tu. Lagu ni lah. Kalau aku bergaduh dengan hang pun, aku tahu aku akan kalah. Dan ni kita buat satu satu perjanjian. Kita kata, kita deal sesuatu supaya apa? Supaya hang pun okey, aku pun okey. Habis kata, "Apa benda hang nak deal dengan aku?" Kemudian macam ni dia kata, "Aku akan bagi setiap hari 2 dinar tahta wisadatuka, di bawah bantal kamu. Tiap hari aku akan bagi kat kamu 2 dinar, di bawah 2 dinar bersamaan dengan 2,000 dirham. Dah, 1,000 dirham. Dirham tu duit perak, dinar tu duit emas. Dah, 1,000 dirham baru bersamaan dengan 1 dinar. Ni 2 dinar, 2,000 dirham. Banyak tu. Bukannya setiap bulan, setiap hari. Dia bangkit saja semayang, bangkit saja subuh, didapati ada duit itu di bawah bantai dah." Kemudian abid ni kata, "Macam mana aku nak tahu?" Kata, "Betul hang punya perjanjian tu." Dia kata, "Aku berjanji, tiap-tiap pagi hang bangkit aku akan letak." Okey, deal. Maka deal lah. Bersalamlah mereka berdua. Tandanya setuju. Keesokan paginya abid tadi bangkit, cek bawah bantai, memang ada duit lah 2 dinar tu. Tiap-tiap hari lagu tu. Berlakulah selama sebulan. Cukup sebulan, macam biasa dia bangkit pagi, tengok nak cek duit, tengok tak ada. Dah kena dah dengan iblis ni. Dia ambil kapak, dia pergi balik sampai pertengahan, iblis tanya, "Nak pergi mana?" "Aku nak pergi tebang pokok tu." Tak. Lepas tu dalam kitab tu dia tulis faqahqahatul iblis. Faqahqahatul iblis ni maksudnya bergelak dekah. Arab panggil qahqah. Faqahqahatul iblis, maka gelak berdekahlah iblis. Lepas tu yang kita duk gelak qah tu, kita cakap Arab lah tu.
kan. Maksud dia apa? Gelak berdekah. Arab panggil qahqah. Nah, jadi gelak iblis tu. Kemudian iblis tu kata, adakah hang nak pi tebang pokok tu pasal aku tak bagi duit kat hang? Kau bagi tadi. Dia menganjing balik. Kan? Pasal aku tak bagi duit kat hang kot ni, nak pi tebang pokok ni. Yalah, dia kata, hang janji lagu mana? Aku nak pi tebang pokok tu. Mai lawan dengan aku tu. Maka berlakulah sirak, maka berlakulah pergelutan tadi ni. Gaduh punya bergaduh. Selama ni Abid tadi menang, iblis ni pula. Abid tadi menang, iblis kalah. Kali ni iblis pula menang. Tak, masa Abid tu nyawa-nyawa ikan, Abid tanya macam mana hang boleh menang kat aku ni. Maka kata iblis, mula-mula dulu hang nak pergi tebang pokok tu, hang pergi kerana Allah. Hang pergi kerana nak menegakkan akidah. Tetapi aku gelap mata, aku beri kepada kamu wang. Aku gelapkan mata kamu dengan wang. Aku beri kepadamu duit. Lalu kamu bersetuju. Bukan lagi kamu pergi. Kali ni aku menang kerana bukan lagi kamu pergi kerana Allah, tetapi kamu pergi kerana kamu tak dapat duit tu. Tu sebablah aku menang. Nah, ibu dan ayah yang saya hormati, itulah kerja iblis. Dia sengaja memberi helah kepada kita untuk apa? Untuk kita terpedaya. Sehinggalah kita melakukan kejahatan tersebut. Bila mana sekali dah terbuat, dia akan nak buat lagi kali yang kedua. Dan begitulah seterusnya. Contoh tabiat mencuri. Tabiat mencuri ni memang susah nak hilang. Bila dia dah curi, orang dapat tahu kantoi, dia akan curi untuk kali kedua untuk tutup curi dia yang pertama. Dia akan cari lubang lain pula untuk tutup dia yang pertama tadi ni. Macam nipu jugalah. Kalau menipu ni orang dah tahu, dia akan cari pula jalan yang kedua untuk tutup penipu, untuk tutup tipu dia yang pertama. Orang kantoi kan pula tipu dia yang kedua, dia akan cari tipu pula yang ketiga untuk tutup tipu yang kedua, yang pertama tadi ni. Begitulah seterusnya. Jadi benda tu akan jadi berantai. Dia akan menjadi, benda tu akan jadi seterusnya dan seterusnya. Betul perbuatan itu, maka kita kena tinggalkan. Mesti kita kena tinggalkan. Dan bila mana kita melakukan kesalahan, bersegeralah kita minta keampunan kepada dia. Ibu dan ayah yang saya hormati, Nabi SAW satu hari dia akan berselawat sebanyak 70 kali. Satu hari Nabi akan berselawat 70 kali. Tak pernah terlepas dalam sepanjang hayatnya. Itu sedangkan Nabi SAW pernah, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Mughirah daripada Aisyah, qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fil lail, telah bangunlah Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah malam, hatta tawaramat qadama, sehingga bengkaklah kaki Nabi. Nabi bangun, Nabi salat sampai bengkak kaki Nabi. Kemudian Aisyah kata kepada Rasulullah, ghafarallahu ta'ala min dhanbika ma taqaddama wa ma ta'akhkhara. Wahai Rasulullah, bukankah Allah sudah ampunkan kamu? Bukankah tersediakan keampunan kepada kamu? Allah dah ampun kamu daripada benda yang dah lepas, benda yang akan berlaku. Allah dah ampun kamu. Tapi kenapa solat sampai bengkak kaki ni, wahai Rasulullah? Kemudian Nabi jawab apa? Hadis ni kita dah baca sebelum ni. Nabi kata apa? Afala an akuna abadan syakura. Bukankah aku ini ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur? Begitulah Nabi SAW. Betullah kita lepas habis solat, jangan lupalah untuk kita istighfar. Istighfar yang paling ringkas, astaghfirullahalazim. Hak paling panjang sikit, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lagi panjang, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu hak paling panjang, tak ada lagi yang panjang lah setakat ni lah. Itu dinamakan sebagai Sayyidul Istighfar. Kalau ayah-ayah dan bunda saya nak dapatkan Sayyidul Istighfar tu, boleh buka Ma'thurat. Dalam Ma'thurat tu ada yang disusun oleh Syahid Syekh Hasan Al-Banna. Dalam Ma'thurat tu ada Sayyidul Istighfar tu.
Tak, kurang-kurangnya kata ulama satu hari baca sekali, kurang-kurangnya tak seminggu ataupun sebulan bacalah sekali. Tak, yang jangan kita tinggal selawat tadilah, astaghfirullahalazim. Dalam masa lain kita tak apa nak kita sebut istighfar. Dalam masa lain kita tak dan, kita tak sebut pun. Waktu bila kita sebut istighfar tu? Lepas mayang dia. Tapi itulah, kadang lepas mayang pun tak sebut. Kadang lepas mayang zikir pun tak ada nak baca. Tak. Usah peduli yang mereka kata zikir apa semua tak boleh nak kuat apa semua tu, lantak ke mereka. Kan yang kita penting kita nak zikir. Tak, penting lepas habis solat kita zikir. Istighfarnya ada, baca kalimah tauhidnya, Allahumma antas salamnya, kita membaca istighfar tersebut. Tak, sekurang-kurangnya bacalah. Kalau 5 kali istighfar 3, selalu kita istighfar 3 kali lah. Kan? 5 kali 3 baru 15. Ada lagi baki yang lebih lagi tu, kita pergilah ke masa-masa yang lain, bagilah cukup sampai 70. Tak, mudah-mudahan insya-Allah kita sebut pada diri kita juga, mudah-mudahan supaya kita dapat melakukan apa yang pernah Nabi buat. Tak, memang Allah Taala sediakan keampunan kepada Nabi, tetapi menjadi contoh kepada kita untuk kita mengikuti dia. Siapa lagi kita nak ikut kalau bukan Nabi? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ali Imran. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya mereka mencintai aku, maka ikutlah aku. Yani ikutlah Nabi. Ikutlah jalan Nabi. Ikutlah apa yang Nabi buat, Nabi ajarkan kepada kita. Nescaya akan mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksudkan. Jadi mudah-mudahan di kesempatan yang ada, sama-samalah kita mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kerana keampunan Allah itu terlalu luas. Allah menerima ampun sesiapa saja yang meminta kepadanya. Sekalipun dosa seseorang hamba itu tinggi macam mana pun, tetap Allah mengampunkan dia. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, dalam Sahih Bukhari, dalam Kitabut Taubah, kata Nabi dalam sebuah hadis qudsi, kata Nabi, kata Allah, annama abadi dzamban ananas sama. Kata Allah dalam sebuah hadis qudsi, sesungguhnya ada seorang hamba aku telah melakukan dosa, dan dosanya ananas sama, tinggi melangit. Tak tahulah tinggi melangit ni tinggi mana. Tara dok kita tengok tu langit ke apa ke? Tinggi melangit ni maksudnya tinggi betul lah dosa yang dia buat tu. Fatastaghfiruni, lalu dia minta ampun kepada aku, ghafartu lahu, aku ampunkan baginya. Tak, bila walaupun dosa dia tinggi melangit ke mana pun, tapi bila dia minta ampun kepada aku, kata Allah, aku tetap ampunkan dia. Aku tetap menerima taubatnya. Tak, kecuali dosa syirik lah. Tak, dosa syirik ni memang dosa yang Allah tak terampun, kecuali ada beberapa perkara yang baru Allah Ta'ala terima dosanya, terima keampunannya. Itu yang dimaksudkan. Jadi ibu dan ayah yang saya hormati, selain daripada istighfar, yang seterusnya, antaranya yang boleh Allah Ta'ala ampunkan kita, antaranya dengan kita ambil wuduk tu. Ambil wuduk tu, setiap air yang menitik daripada anggota badan, maka daripada anggota tubuh yang kita ambil wuduk itu, maka di situlah Allah gugurkan dosa-dosa kecil kita. Itu sebab Sayyiduna Bilal tak pernah tinggal wuduk dia. Sayyiduna Bilal tak pernah tinggal wuduk. Bila batal dia wuduk, dia ambil wuduk semula. Walaupun dia dalam keadaan wuduk, dia tajdid, dia memperbaharui balik. Sayyiduna Bilal Ibnu Rabah. Nabi SAW dalam musim ilak, Arab kata. Ilak ni maksudnya dalam musim boykot. Kan masa Nabi dakwah mula-mula dulu di Mekah, orang Islam kan diboykot selama hampir 3 tahun. Dalam kitab fiqh sirah ada yang dikarang oleh Al-Syahid Dr. Sa'id Ramadan Buti. Hampir 3 tahun diboykot. Makanan apa pun susah nak dapat. Bila orang Islam pergi beli makan, Abu Lahab, Abu Jahal jerit, wahai peniaga-peniaga, kamu nampak orang Islam, kamu naikkan harga. Bila pedagang luar pun mereka datang, mereka pun jerit sama, naikkan harga. Sampai padahal 3 tahun musim itu berlaku. Sehingga kan pada satu hari Sayyiduna Bilal pernah bawa makanan, dia
Dia kepit makan tu di bawah ketiak dia. Tak. Dia kepit makanan, dia kepit, dalam riwayat disebut roti. Khubz. Kan? Roti tu Sayyiduna Bilal kepit, letak bawah ketiak dia ni pasal nak menyorok daripada musyrikin Mekah. Kalau orang musyrikin Mekah nampak orang Islam pergi pegang makanan, dia pakai rampah. Tu dalam tempoh musim ilak tu, musim boikot tu. Nak sampaikan Sayyiduna Bilal bawa makanan, sorok bawah ketiak dia nak bawa pergi Nabi ni. Bila sampai kepada Nabi, Nabi ambil dan Nabi makan. Tak. Walaupun Nabi tahu makanan itu diletakkan di bawah ketiak Sayyiduna Bilal. Tak, bukan maksudnya bila dah sampai, bila tunjuk Nabi ambil dan Nabi makan. Betapa mulianya Allah betapa Rasulullah memuliakan Sayyiduna Bilal. Kalau kita orang letak buah ketiak mampu nak makan lah. Memang tak makan dah. Kan? Tapi Sayyiduna Bilal, bukan kita tak kenal rupa keadaan dia, tapi Nabi tak. Kan? Nabi tetap memuliakan Sayyiduna Bilal. Tetap Nabi makan daripada makanan tersebut. Allah muliakan Sayyiduna Bilal. Tak, sehingga kan kecintaan dia kepada Rasulullah, bila Rasulullah wafat, dia tak boleh tengok kesan-kesan dia dulu bersama dengan Rasulullah. Dia tak boleh tengok tiang ni lah Nabi sandak. Dia tak boleh tengok. Bila tengok dia teringatkan Nabi. Bila dia tengok rumah Nabi, dia lalu depan rumah Nabi, dia tengok, dia teringat Nabi, dia teriak. Teriak bukan teriak sikit-sikit. Tak, sebahagian. Ada satu riwayat, Bilal kalau dia teriak teringatkan Nabi sampai dia jatuh pingsan. Rindunya Sayyiduna Bilal kepada Nabi Yunal Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan bila dia teringatkan Nabi, dia teriak tu sampai jatuh pingsan. Cintanya Bilal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dia tak boleh nak duduk lama dekat kota Madinah. Lalu dia minta kepada Sayyiduna Abu Bakar untuk minta izin dia kembali ke Syria untuk duduk di sana. Pasal dia tak mampu untuk duduk di situ. Selepas tu barulah cerita-cerita yang kemudian dia datang dan sebagainya. Tapi nak cerita bahawa begitulah kecintaan para sahabat kepada Nabi. Kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-samalah mudah-mudahan insya-Allah dengan kita ikut cara Nabi akan tolong kita, Nabi akan bagi syafaat pada kita di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan insya-Allah. Inilah yang kita mahukan. Jadi selagi mana Allah Ta'ala masih lagi memberi kesempatan nyawa kepada kita, lalu sama-samalah kita bersegera untuk melakukan ataupun mencari keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan katanya hadis ini adalah hadis hasan. Hadis yang seterusnya daripada Abu Musa Abdullah ibnu Qais al-Ash'ari, ataupun lebih dikenali sebagai Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menghuraikan tangannya, yakni rahmatnya, di waktu malam supaya bertaubat orang yang berbuat dosa di waktu siang. Kenapa Allah jadikan waktu malam? Kenapa tak siang je semua? Kalau malam je semua. Tapi kenapa adanya siang dan adanya malam? Semua apa saja kejadian yang Allah cipta ada sebabnya. Ada sebab dan musababnya. Mesti ada. Kenapa Allah cipta kita? Ada sebab dia. Kenapa Allah cipta binatang ini? Ada sebabnya. Kenapa Allah cipta virus ataupun cipta satu kuman yang kita sendiri pun tak nampak? Ada sebabnya. Jadi segala ciptaan Allah ada sebab. Siang macam yang kita pernah sebut dulu tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra ayat pertama, subhanallazi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada waktu malam. Persoalan, kenapa Isra wal Mi'raj itu berlaku pada waktu malam? Kenapa tak berlaku waktu siang? Kalau tidak, taklah susah Nabi balik-balik. Orang nampak Nabi pergi
Tak payahlah Nabi duk cerita mereka masa Nabi pergi dulu. Tu sebab bila berlakunya malam Nabi pergi, orang semua pun tak tahu. Bila Nabi balik pada waktu subuh, Nabi cerita, aku pergi Palestin semalam. Padahal malam baru mereka nampak Nabi kat Mekah. Macam kita lah hari ni. Tak, nampak je keram kot kat masjid ni. Tiba-tiba subuh besok aja keram kata, semalam aku pergi Mekah, bila masa pergi. Padahal semalam ada datang sini. Kan? Jadi apa? Pada waktu itu kita akan mengatakan yang macam-macam. Sama juga yang Nabi kena. Kenapa Allah pilih memperjalankan Nabi pada waktu malam, bukan pada waktu siang? Sebab tu kata Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya, tafsir Sya'rawi, ketika mana dia mentafsirkan perkataan lail, perkataan malam, kenapa Allah pilih waktu malam, menggerakkan Nabi pada waktu malam? Kerana waktu malam adalah waktu qurbah. Ada waktu qurbah ni waktu apa? Waktu mendekatkan diri dengan Allah Azza wa Jalla. Waktu yang paling hampir satu orang hamba dengan Allah adalah waktu malam. Dikala manusia sedang rehat, tapi bangun satu orang hamba Allah Ta'ala yang beribadat kepada dia. Bukankah Allah, takkankah Allah tak sayang lagi orang macam tu? Tak. Allah jadikan waktu siang untuk kita bekerja, dan waktu malamlah untuk kita berehat, untuk kita beribadat. Tak. Itulah yang dimaksudkan. Jadi waktu malam ni adalah waktu yang terbaik. Antara waktu malam ni waktu yang terbaik untuk kita dekatkan dengan Allah. Dan ada waktu yang paling afdal, yang paling utama, yang lebih baik. Pukul berapa? Bulan depan, insya-Allah. Ini kita berhenti dekat ni dulu. Kita akan sambung hadis ini pada kuliah kita akan datang hari ini 27 bulan 8. Terima kasih ayah dan bonda saya yang sudi hadir. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf sekiranya saya terkasar bahasa. Saya selalu berdoa kepada Allah, semoga jemaah yang selalu mai solat berjemaah, yang selalu mai mengaji, semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik, serta diberikan kefahaman yang baik dalam memahami agama Allah. Doakan kami, semoga kami hidup dengan keadaan bahagia di dunia dan juga di akhirat, mudah-mudahan insya-Allah. Dan kita akan bertemu pada kuliah kita yang akan datang. Mudah-mudahan Allah izinkan dan memudahkan pertemuan kita tu nanti insya-Allah. Sekian daripada saya, wallahu taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batil batila warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.